apa? Adik dia hari ni. Saya kata agaknya dia baca WhatsApp abang dia. Amjad. Nampak dah online dah. Nah, Naufal ada? Tak nampak lagi ni. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naufal? Dah, terkejut dah. Amirul. Amirul. Biru ada. Dah ada dah. Alamak, baru nak hantar suara. Oh, ada dah. Mirul. Mirul. Mirul, on mic kejap Mirul. 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 Tidur lah tu. Kantoi. Mirul, on mic. Oh, dia tengah makan. Tengah makan. Oh, dia chat Dah bangun dah, Amjad kata. Aku suruh kau join, bukan suruh bangun. Aku dah tahulah dah bangun. Okey, kita pergi dekat Yasmin. Yasmin, bangun. Siapa lagi? Naim. Afiq dah ada. Aku dah hantar buku kat rumah dia tadi. Afiq. Tak ada. Naim, bangunlah kamu sebelum kamu dibangunkan. Inilah kerja cikgu Afiq, bangun. Bangun sebelum malaikat maut datang. Nabi, Anja ada? Macam nampak tadi. Anja? Anja tak ada? Ya, saya cikgu. Ada. Anja berkhabar? Kirim salam kat mak ya. Okey. Nama baik. Siapa lagi? Iliana. Hei, sabar betul lah anak-anak aku ni. Iliana, bangun. Iliana, bangun. Iliana merempit datang rumah saya 2 kali semalam. Semalam ke kemarin? Azimi ada Azimi? Azimi Nur Azrin. Bangun. Amjad, dah masuk dah? Oh, ada dah. Okey. Amjad. Tak bersuara. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak apalah. Sekarang dah ada. Okey, 14 orang. Tak apa, inilah kekangannya bila ni. Tapi tak ada masalah ya. Awak boleh tengok yang saya dah record. Kena tengok balik. Okey, so kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqmal, baca doa hari ni Iqmal. Ya. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yashul alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kau baca makin slow, aku pun makin tak dengar. Dah habis dah kan? Okey So, hari ni saya akan ulang balik. Okey, ada satu sebenarnya hari tu yang saya terlepas pandang menyebabkan kita tak boleh jawab soalan yang bulatan dengan baik. Okey, sebab yang bulatan ni sebenarnya antara subtopik yang baru. Sebelum ni dia tak ada. Okey, contoh apa yang saya masukkan, saya bagi dekat sini. Contoh kalau soalan saya, dia bagi kamu. Okey. Dia bagi kamu perkataan contoh kalau dia bagi berapa, tak kisahlah nama saya lah kan, cari berkat. Alamak. Okey, contohnya Z-A-R-I-N-A-H. Okey, nama saya. Okey, dari sini kalau saya kata saya nak susun dia. Saya nak main susun je. Saya tak ada bagi tahu apa-apa pun. Saya kata nak susun semua ni dalam satu barisan ke, dalam satu untuk buat password ke. Jadi kita ambil terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita akan ambil 7P7.
Kalau saya kata nak 4 huruf so kita ambil 7P4. Nak 3 huruf dan seterusnya. Kalau saya kata A sentiasa bersebelahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sentiasa bersebelahan, side by side, so you ada 2A. 2A. So sini 2, sini 1 ataupun 2P2. Kemudian sebab dia sentiasa bersebelahan, kita gerakkan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita darabkan dia dengan 6. Berbaki lagi 5 huruf, so kita darabkan dengan 5 pilih 5. Okey, ini bersebelahan. Kalau dia berasingan kita ada keseluruhan 7. Jadi kita buat 7P7, kita tolak yang bersebelahan. Maka kita dapatlah A berasingan. Okey? So sekarang saya ubah soalan ini. Saya kata contohnya daripada perkataan ini, saya kata saya nak susun dia, okey, contoh daripada sini saya bagi tahu saya nak susun dia dalam bulatan. Okey, dalam bulatan. Jadi kat sini kita akan menggunakan iaitu apabila pilih atau ni kita akan gunakan untuk N object. N object di sini N kita ialah 7. Okey? N object ini adalah 7. Jadi kalau saya kata contohlah saya nak pilih atau tu saya nak ambil 4 huruf saja. Contoh saya nak ambil 4 huruf. Contoh dari sini saya ada 7 huruf. Saya kata soalan saya daripada perkataan ini 4 huruf akan disusun. Okey, 4 huruf akan disusun dan bilangan pilih atau ni kita nak dapat berapa? Sebab soalan saya kat sini, contoh dekat sini, nama saya Zarina. 4 huruf daripada perkataan Zarina akan disusun dalam bentuk bulatan. Contohnya. Okey, dalam bentuk bulatan. Hari tu saya buat penerangan tersilap. Minta maaf, saya salah tu. Saya tersilap untuk pasal bulatan tu. Okey. Jadi, kalau daripada 7 huruf ni, saya nak ambil 4 huruf yang disusun dalam bulatan. Okey, jadi saya akan ambil 7P4 sebab saya nak 4 huruf 7P4 sekejap warna dia macam cair sikit pula. Ya. Okey, jadi kat sini awak tengok 7P4. Sebab apa? Saya ada 7 huruf. Soalan saya, katakan saya nak ambil 4 huruf disusun dalam bulatan. Berapakah bilangan susunan yang saya dapat? So, kita akan menggunakan formula NPR. Kita akan bahagikan dengan 2 darab R. Formula ni saya lupa. Saya lupa bagi tahu hari tu. Jadi, dekat sini NPR kita akan bahagikan dengan 2 darab R. R kita ialah 4. Macam tu. Okey? Jadi, kita akan dapat, dan awak akan kira lah berapa yang awak akan dapat untuk cari jawapan ni. Okey? Jadi, sorry. NPR, sorry. Yang ni silap. Sekejap kan tersilap ni. Itu, yang ini satu lagi formula. Sebab ini yang baru tau. Alamak, kenapa tak boleh padam? Ini R. Yang 2R ni nanti dulu. Saya nak buat yang R dulu. Okey. Jadi kita bagi dengan R. R kita berapa? 4. Kenapa 4? Sebab kita bahagi kita nak ambil 4 huruf. Jadi awak tekan kalkulator. 7P4 bahagi dengan 4. Ini kalau, contoh lagi soalan. Okey, apa dia? Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 9. Okey, okey ada banyak nombor tu. Saya kata daripada sini saya nak susun dalam bulatan, saya nak 5 huruf. 5 huruf saya nak susun dalam bulatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ada 7 huruf. 7P, saya nak 5. 5 bahagi dengan 5. Iaitu menggunakan formula ini. Faham? Boleh tak? Boleh tak? Respon sikit. Boleh. Okey. Sekarang patah balik pada soalan. Kat mana hari tu yang ada pasal bulatan tu? Okey. Awak tengok dekat soalan
Muka surat 106. Muka surat 106. Okey, awak tengok Saleha ingin, muka surat 106 Saleha ingin menanam 6 daripada 9 pokok hiasan. Okey, 6 daripada 9. Jadi 9, apa dia? Apa nak buat? Tengok muka surat 106. F. Saleha ingin menanam 6 daripada 9 anak pokok hiasan. Okey, 9 ditanam. Okey, jadi apa jawapannya? 9P6 bahagi 6. Ya, 9P6 bahagi 6. Faham? Boleh? Okey. Okey, faham Yang ni hari tu saya tertinggal. 9P6 awak bahagi dengan 6. So formula dia adalah NPR bahagi dengan R. Itu kalau dia dah bagi tahu untuk bulatan tu, ya, untuk yang bulatan tu lah. Boleh ya? Okey. Jadi dekat sini maksudnya kamu kena ada satu lagi formula. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya. Okey, untuk kita pilih atur yang tidak mengambil kira sama ada, sebab dia ada juga soalan dia akan ikutlah, ikut bulatan ke, tanpa ikut bulatan ke. Okey, saya bagi contoh seterusnya. Kamu tengok sini. Okey, dengar Sebab dekat soalan tu saya bagi contoh dulu, nanti baru kita tengok pada soalan yang ada dalam modul. Okey, contoh saya kata saya ada 12 biji guli. Biji guli ke bola ke tak kisahlah. Okey, 12 bola. Okey. Saya ada 12 bola dengan macam-macam warna. Okey. Saya ada 12 bola dengan macam pelbagai warna. Jadi saya kata bola tu saya nak susun. Okey. Bola tu saya nak susun dalam satu bulatan. Ini cerita dalam satu bulatan. Okey, saya nak susun berapa? Contoh saya kata saya nak susun 6 bola. 6 bola. 6 bola saya nak susun. Okey. Jadi dekat sini saya akan kata bila saya nak susun bola, tapi dekat sini saya tak mengambil kira tahu macam susunan tu nak ikut jam ke, lawan arah jam ke, saya tak bagi tahu apa-apa. Okey. Jadi dekat sini apabila dia nak membentuk satu bulatan tanpa mengira, kita kena tengok juga bentuk soalan lah. Jadi kat sini contohnya dia kata okey, Ali ke apalah menyusun bola dalam satu bulatan dan dia nak menggunakan 6 bola. Satu bulatan 6 bola. Jadi dekat sini susunan ni kita bila kita susun bulatan dia akan ada ikut jam atau lawan arah jam. Okey? Jadi sebenarnya kita tak ada perbezaan pun. Awak nak gerak tu lawan arah jam ke, ikut arah jam ke, sama je. Kan awak akan pusingkan tu akan dapat sama. Jadi untuk soalan macam tadi, saya nak bagi awak bezakan yang tadi. Yang tadi kalau tengok Saleha ingin menanam pokok menanam 6 daripada 9 anak pokok hiasan ditanam secara bulatan. Okey. Hitung bilangan dia menyusun anak-anak pokok tersebut. Itu je dia bagi tahu. Okey, kalau yang ini tengok soalan dia. Okey, saya buat contohlah Ali mempunyai 12 biji bola pelbagai warna. Okey. Kemudian Ali hendak menyusun bola masih lagi dalam satu bulatan. Okey. Kemudian dia kata kejap. Macam mana saya nak buat soalan ni? Sebab soalan ni dia berbeza. Dia akan melibatkan susun atur yang macam mana? Dia kalau macam yang soalan tadi, kalau kita tengok, dia nak susun pokok, maksudnya macam mana saya nak susun susun dalam bulatan, tapi dia dah bagi tahu dah. Dia ada tadi ada berapa tadi? Saleha ada 6 daripada 9. Okey, dia ada 9 pokok, kita nak susun 6. Kita nak susun 6. Okey, bila kita nak susun 6, so kita buat tadi 9 P6 bahagi dengan 6. Okey, ini saja. Okey, tetapi dekat sini untuk yang contoh yang ini, dia akan gunakan, saya ambil dulu, pilih atur suatu objek yang disusun dalam bentuk bulatan tidak mengambil kira sama ada mengikut jam atau lawan arah jam. Okey, tak ada mengambil kira susunan itu mengikut jam ataupun lawan arah jam. Tapi yang tadi pun sama juga.
Kejap ya, saya jadi confused ni. Yang tadi dia bagi kita dekat sini. Sekejap ya. Susun dalam bentuk bulatan. Sekejap saya confused dekat satu benda ni. Tentukan bilangan N. Sebab dia bagi contoh, ada satu lagi. Tapi saya tengok soalan dia macam sama je. Sekejap saya cari soalan dalam modul. Ada tak soalannya? Sekejap 8. Okey, sekejap 8. Ni pun tak boleh juga. Sekejap ya. Okey, sementara tu cuba awak tengok soalan G. Soalan G dalam permainan yang merebut kerusi tu. Cuba buat G sekejap. Awak buat G. Kemudian awak buat L. G dengan L. Saya nak buat satu contoh yang ikut jam ni. Saya nak bentuk soalan ni sekejap. Awak buat G dan L. G dan L. Cuba buat G dengan L. Allah Akbar. Buat dulu ya G dengan L. Saya nak bentukkan, nak cari contoh yang ni. Tapi okey. Dapat tak apa jawapan G? 1344. Okey, orang lain dapat tak? Orang lain dapat tak? 1344. Tolong respon. Dapat. Dapat Okey, L? 3360. Ya, 3360. Tapi saya tak dapat. Sebab kalau kita tengok, nanti saya cek dalam buku teks ni, dia ada satu lagi contoh. Apabila dia kata tak kisah bulatan, tapi dalam buku teks tu dia buat contoh manik tak silap. Dia tapi nak buat gelang. So dia kata dekat sini apabila kita menyusun manik tu, dia kata tanpa mengambil kira arah jam. Maksudnya ikut jam ke lawan arah jam ke, dia kata akan mempunyai bilangan susunan yang berbeza, tidak memberi perbezaan. Maksudnya kamu nak ikut arah jam ke lawan arah jam. Tapi dia ada selitkan satu formula lain. Cuma saya tengok dekat sini ikut modul tak ada contoh yang saya nak terangkan tu. Yang menggunakan formula NPR bahagi 2R. Tapi tak apa, nanti kalau saya jumpa contoh ni saya akan terang kat kamu. Okey, sekarang kita tengok dulu soalan muka surat 107. Muka surat 107. Okey, soalan O. Soalan O. Sebuah pusat jualan tanaman bunga hiasan, okey, terdapat 7 buah pasu bunga melati. 7 pasu bunga melati, 5 amarilis, bunga apa tu? Dan 6 bunga lili. Okey. Dia kata Puan Nora kebetulan ingin membeli 3 pasu bunga melati. Dia nak beli 3. 2 amarilis. Amarilis ni bunga apa?
dan 4 bunga lili. Okey, ini yang dia nak beli. Cari bilangan cara Puan Nora boleh boleh membeli bunga-bunga tersebut. Apa dia? Nak guna apa? Kat sini guna P ke guna C? C kot. Ya, C. Jadi kita akan ambil 7, C 3 sebab dia nak beli 3. Darab 5, C 2. Darab 6, C 4. Faham? Boleh? Cikgu Seterus, bila nak guna C atau P? okey, dia macam ni. Bila awak tengok soalan tu, kalau awak nak macam ni, kita tak nampak tau. Tak ada perkataan yang perkataan pilih ke, kita tak nampak kan, susun atur ke. Tapi dekat sini, awak tengok dia nak beli ni, bila nak beli, awak perlu susun atur ke tidak? Tak. Tak. Maksudnya main ambil je kan? So kita guna C. Oh. Tapi kalau dia kata ni tadi kan, lepas tu dia kata kita nak susun pasu ini dalam satu macam tu, tu baru guna P. Melibatkan dia kata nak susun dalam satu barisan. So kamu akan gunakan P sebab dia melibatkan arrangement. Okey, soalan yang kedua. Seterusnya, Puan Nora ingin menyusun. Kan? Ingin menyusun pasu-pasu bunga tersebut dalam bentuk bulatan. Okey, di pekarangan rumahnya, cari bilangan cara dia dapat menyusun pasu-pasu bunga itu. Okey, jadi sekarang total pasu kita ada berapa? Ada berapa? 9. 9 betul? Oh, 9. Ada 9 betul? Okey, jadi dia nak susun. Bila dia nak susun pasu ini dalam satu bulatan. Kali ni, so awak tengok dekat sini, dia akan ambil semua pasu tu dia nak susun. Bila dia nak susun semua pasu tu, so kita ada 9. Kita akan, kalau tengok kan, total ada 9 kan? Jadi, kita akan menggunakan satu formula di mana bila dia bagi macam ni, kalau awak tengok kita punya ada 3 jenis pokok. Okey, ada 3 jenis pokok bunga. Dia kata dia nak menyusun pasu-pasu bunga dalam bulatan di pekarangan rumahnya, cari bilangan cara dia dapat menyusun bunga-bunga itu. So dekat sini kita akan guna satu lagi formula iaitu bilangan pilih atur apabila objek. Kalau awak tengok dia ada 3 benda yang sama. Maksudnya 3 jenis pokok yang sama ni dia nak susun dalam dekat pekarangan rumahnya yang berbentuk bulatan. Okey? Yang ini kita guna formula satu lagi iaitu n factorial. Bahagikan dengan awak punya dia gunakan kat sini A factorial, B factorial, C factorial dan seterusnya. A, B, C ni maksudnya yang ini. Itu dia. Jadi, kamu akan buat N kita berapa? 9 factorial bahagi dengan berapa? 3 factorial. Okey? 2 factorial, 4 factorial. Ini formula untuk bulatan. Ini untuk bulatan. Bulatan yang kalau macam tadi, soalan yang tadi, nama saya disusun. Lepas tu dia tak ada benda yang sama. Okey, tapi kali ni dia ada benda yang sama. Ada 3 pokok, 3 jenis pokok lili, ada 3 jenis pokok amalis, ada 3 jenis pokok, ada 3 melati, 2 amalis dan 4 lili. Jadi ada benda yang sama. Faham tak? Faham tak? Tak. Jadi kamu kena buat keseluruhan N kamu, N factorial bahagi dengan setiap ni. 3 factorial, 2 factorial, 4 factorial. Tekan kalkulator. 1260. 1260. Okey. Sekejap. Kenapa cikgu ni buat 140? Dia punya formula N factorial. Aduh. Sebab ini yang baru. Sekejap saya tengok satu lagi.
Saya takut dia tersilap. Sebabnya formula dia yang ini. N factorial. N factorial. Kemudian. Alamak. Tersangkut lagi yang ni. Sebab semalam saya ada tanya. Dia ada yang dia tersilap. Yang ni saya tak tertanya dia. Okey, nanti saya tanya balik lah dia tersilap ke apa ni. Okey, sepatutnya dia guna N factorial bahagi dengan A factorial, B factorial, C factorial. Okey. Yang A tadi betul kan? 5250 kan? Betul kan yang A tadi Betul. Okey. So kita tengok lagi, ada tak lagi yang bulatan yang semalam saya tinggal? Okey, kita tengok soalan. Okey, muka surat 102, semalam saya ada tinggalkan nombor 6. Saya rasa saya tinggalkan soalan ini kan semalam. Betul tak? Ke dah dapat jawapan semalam? Betul. Tak. Betul tak? Betul tu apa maksudnya Dan? Betul tak? Tak. Tak lah. Tak Nak buat. nak kena bincang ke tak nombor 6 tu? Ke dah? Nak Dibulat. okey. Saya bulatkan kan. Okey, tengok nombor 6. Semua orang tengok muka surat 102 nombor 6. Cari bilangan menyusun buku-buku yang berwarna di atas rak. Terdapat 4 buah buku berwarna hitam. Okey, 4 hitam. Okey, sekejap Okey, 4 warna hitam. 4 hitam. Okey, kemudian 2 putih dan 1 warna biru. Okey, itu dia warna-warnanya. Okey, jadi dekat sini apa kita nak buat sebab dia kata tak susun je. Dan awak tengok dekat sini ada warna yang sama. Maksud saya ni ada 4 hitam, ada putih sama warna, biru satu warna. Jadi bila soalan macam ni, kalau dia kata dia nak susun, okey, ini awak gunakan formula yang ini. Sebab ada yang berbeza-beza kat bawah ni. Kalau dia kata ada 7 warna berbeza. 7 warna berbeza nak disusun, awak terus buat 7P7. Ada 7 warna berbeza nak susun 4, 7P4. Ada 7 warna berbeza nak susun 3, 7P3. Sebab warnanya berbeza. Tapi kali ni ada warna yang sama. Faham tak? Jadi bila nak susun, guna formula N factorial bahagi A factorial, B factorial, C factorial ikut apa ada. Kalau kat sini contohlah saya tambah lagi kalau saya kata ada 3 warna hijau, warna kuning contohnya. Jadi saya akan dapat 4, 6, 10 kan? 10 factorial bahagi 4 factorial, 2 factorial, 1 factorial, 3 factorial. Tapi dalam kes soalan nombor 6 ni, kuning tak ada. Jadi kita punya jawapan untuk nombor 6 ni, jawapan dia adalah ada berapa tu semuanya? 7 kan? 7 factorial bahagi 4 factorial, 2 factorial, 1 factorial. Faham tak? Boleh ikut tak? Nampak tak beza? Kalau soalan tu warnanya pelbagai, tak ada yang sama. Warnanya tak ada yang sama, you buat cara ni yang saya petakkan. Tapi kalau ada warna yang sama, you kena bahagikan dengan warna-warna yang sama tu. Clear tak? Clear. Clear Okey. Kalau clear, cuba buat soalan nombor 7. Nombor 7 ni tak boleh pula. Nombor 7 ni dia lain cara pula. Nombor 7 nanti dulu. Nombor 7 ni lain. Saya kena terang lain. Okey, kita tengok soalan. Mana lagi? Tak ada pula. Alamak. Cek jumlah pertandingan dan okey tak ada. Tak ada dah. Yang lain. Okey, tengok soalan nombor 14. Cuba tengok 14 ni ni tak? 14 ni cari bilangan susunan mungkin bagi semua huruf daripada perkataan istiqamah jika huruf vokal disusun sebelah menyebelah. Ni tak ada belah. Vokal susun sebelah menyebelah boleh kan? Ni tak ada masalah. Okey, jap. Yang ini kena.
Yang ini kena bahagi dengan A faktorial B faktorial. Sebab apa? Ini tu yang mana? Nombor 14 istiqomah. Oh, Awak tengok soalan 14 kan? Dia kata cari bilangan susunan yang mungkin bagi semua huruf daripada perkataan istiqomah jika vokal disusun bersebelah menyebelah. Vokal disusun sebelah menyebelah, kita buat macam ni dulu. Istiqomah I S T I Q A M A H. Dia kata I sebelah menyebelah. Vokal ada 4 kat situ kan? 1 2 ada 4 kan? So 1 2 3 4. Ini dia. So kita akan dapat di sini adalah 4P4 betul? 4 3 2 1 iaitu 4P4. Darab 1 2 3 4 5 6 darab 6. Bakinya 1 2 3 4 5 darab 5P5. Okey? Betul? Tetapi untuk soalan ini kita kena bahagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Tengok. I, S, T, I, Q, A, M, A, H. Awak tengok I sama. Sekejap. Alamak. Kenapa tak boleh besar? Ni saya tak boleh bola pula. Asal ya. Tak bestnya tak boleh nak bola ni. Fatini ada Fatini? Tak ada. I dengan I, A, nampak tak? Dia ada 2 benda yang sama. Faham tak? Boleh tak? Boleh. boleh. Macam tu. Okey, saya bagi contoh lagi. Saya nak bagi korang clear betul-betul ni. Saya bagi contoh lagi Sekejap ya. Saya tak boleh kecil ni. Okey, next. Kita bagi kalau contohnya bagi huruf M. Oops. Warna hijau tak nampak. M-A-K-A-N-A-N. Saya kata nak susun dalam satu baris. Okey, kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soalan saya, A sentiasa bersebelahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A kita ada 3. A kita ada 3. Jadi dekat sini 3, 2, 1 ataupun 3P3 darab 1, 2, 3, 4, 5 darab 5. Darab 1, 2, 3, 4, 4P4. Okey. Tetapi sebab A tu ada huruf yang sama. Yang berulang. A ada 3 huruf. 1, 2, 3. Jadi 3 faktorial. Kemudian ada huruf N. Ada huruf N. Jadi 2 faktorial. Faham? Faham. Nampak ini dia. Iaitu susun atur tetapi ada huruf yang sama. Kita kena guna formula ini. Iaitu apa formulanya? Formula dia adalah N faktorial bahagi A faktorial B faktorial. Iaitu A dengan B ini adalah bilangan benda yang sama. Boleh ya? Clear ya? Okey, alhamdulillah. Settle Okey, sekarang kita tengok soalan SPM. Okey, saya harap okey. Cikgu soalan nombor 7. Nombor 7. Muka surat? 102. Oh, belum lagi. Okey. Okey, nombor 7. Perkataan M E I O S I S disusun. Hitungkan bilangan susunan yang mungkin jika setiap susunan mesti mengandungi huruf M tanpa ulangan.
Okay, M-E-I-O-S-I-S. M ada berapa? Ada satu. Ada satu M. Ada satu. Iaitu 1P, 1. M ni dia kata mesti ada. So letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Darab dengan tu 7. Kemudian bakinya ada 6 tempat kosong iaitu 6P6. Kena bahagi apa yang sama? Yang sama dekat sini I. Jadi 2 faktorial. Apa lagi yang sama? Yang sama di sini adalah S. Okey? S 2 faktorial. Okey. Okey Adam? Okey yang lain? Okey. Macam tu. Boleh? So, kita bahagi benda ini sekiranya kamu tengok dia berulang. Ada yang sama. Ada yang sama. Yang atas ni macam biasa yang saya dah ajar sebelum ni. Yang bawah ni bahagi, kita lakukan bahagi tu sebab dia benda yang sama. Boleh? Okey. Kalau okey, kita pergi ke soalan SPM. Okey, kita tengok soalan SPM. Okey ya, boleh ya Anja? Okey Anja? Okay. Okey, soalan 1 ni kita dah bincang dah hari tu. Okey, soalan 1 ni kita dah bincang hari tu. 1B belum. 1B tu belum. Alamak, 1B tu lah yang saya pun terlupa nak tinggal ni. Sekejap 1B tu. Sekejap. Saya try ni sebab saya lupa nak tengok pula. Allah Akbar. Saya duk tengok yang contoh tu, okey. 1B Y factorial bahagi dengan M. 1B saya hutang dulu, saya tak buat lagi lah. Saya lupa. Saya bulat sampai tak buat. Okey, kita pergi dekat soalan nombor 5, uniform. Nombor 5, uniform. Nombor 5, uniform. Cikgu. Nombor berapa tadi? Nombor berapa? Nombor 5 lah, uniform tu. La Oh. ilaha illallah. Cikgu, Ya. konsonan tu macam mana? Ai. Kau pergi masuk sekolah darjah 1 balik lah, konsonan tak tahu ni. Apa dia konsonan? Selain A, I, O, U dah. A, E, I, O, U. Saya sebenarnya yang untuk bulatan ni dia sukatan baru tau. Bila saya tengok modul yang kita guna tuition ni, dia tak detailkan yang itu. Jadi saya tak perasan, tu yang saya jadi jam hari tu. Bila saya tengok balik sebab rupanya tajuk ni, topik ni untuk kamu dia ada masuk yang ini. Dulu tak ada yang ini. Sebab tu hari tu saya jam.
Okey, dapat tak? Siapa nak share jawapan pun boleh. Naim dah ada, Naim? Naim? Naim tak ada lagi? Ada. Ada ke tak ada? Tak dengar. Dengar suara Hello? motor. Ya. Ada. Alhamdulillah. Naim, tangan okey, Naim? Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey dah, dapat jawapan nombor 5A. Apa dia? Bilangan kod 4 huruf berlainan yang dapat dibentuk. Daripada perkataan uniform. So, apa jawapannya ni? Siapa nak bagi jawapan? Apa dia? Apa dia, Adam? Anja, berapa Anja? Saya dapat 840. Okey, Naim? Naim dapat apa, Naim? Naim? Afiq tak ada lagi ke, Afiq? Afiq? Hello? Naim. Naim apa, Naim? Sama-sama. 840. Okey, good Anja. Okey, good Anja. Dua-dua betul. Alhamdulillah. Dia dah hantar dah. Anja dah hantar jawapan dah. Alhamdulillah. Afiq ni tak ada. Saya kena panggil bapak dia. Okey, dapat yang lain semua dapat jawapan dia. Yang pertama dah betul dah tu. A tu iaitu you akan buat teruslah sebab dia kata ni jadi 7P 4. Okey. Kat sini ada tak huruf yang sama? Ada tak? Respon Tak. sikit. Woi. Hello. Ada huruf yang sama ke tidak? Tak. Tak ada. Jadi tak payah bahagi dengan A factorial, B factorial tadi. Kalau ada yang sama, baru bahagi. Boleh Okey. Bilangan kod 4 huruf yang berlainan berakhir dengan konsonan. Berakhir dengan konsonan 4. Jadi syarat dia di yang terakhir. Konsonan adalah N, F, R, M. So kat situ ada 4. Ada 4. Ada 4 di sini ataupun dia adalah 4P1. Kemudian berbaki berapa? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 dah duduk sini. Bermakna sini 6, 5, 4, darab ataupun 6P3 darab 4P1. Boleh? Okey, nombor 6 cuba buat. Nombor 6. Kalau awak tengok soalan SPM, dia akan bergabung. Kadang-kadang dia cantum. Kalau macam nombor 5 ni, yes, kamu nampak dia guna P. Tapi you tengok, kadang-kadang ada soalan tu A-nya guna P, B-nya guna C. Macam tu. Okey, cuba buat nombor 6. Buat sekejap, tak okey, lepas tu saya akan terang. Awak mesti buat. Tu yang bezanya saya ajar online dengan kadang-kadang ada orang lain ajar, dia ajar. Kadang pelajar tengok macam tu. Saya nak awak buat.
Iliana dah join belum Iliana? Tak ada lagi ke? Dah? Dapat? Okey, kat sini soalan ni C ke P? C ke P? Hello? Tak ada orang? Ada C. aku rasa weh. Oh, ramai oh. Okey, C ke P? C ke P? Cacing, comel, cikgu comel. Ya, betul. Okey. Jadi kita gunakan C dekat sini. Okey. Sebab nampak tak ada Amjad perkataan. dah jawab dari tadi. Oh ya ke? Alah, hai, tak baca chat. Okey, ni nampak tak ada perkataan dia sebut P. lah. Oh, disebut ya ke? Oh. Dia sebut pilih, kan? Okey. So, semua dapat Jadi dekat sini dia kata bilangan cara pasukan itu dapat dibentuk. Seorang jawapannya berapa dapat? Amjad, berapa jawapan A? Amjad? Amjad? Hilang. Yasmin, apa jawapan A, Yasmin? Yasmin? 60. Apa dia? 60. Okey, 60. B? Belum. Okey. Masa nak bagi bunyi, boleh? Tinggal 6. Okey tak? 36. 36. Ada nak tunjuk jalan? Tak nak. Cikgu, Ya. yang A tu Ha? kenapa 60? Okey, kat sini dia kata bilangan kat sini seorang jurulatih ingin memilih 5 orang. Dia nak 5 orang. Okey, terdiri daripada 2 lelaki dan 3 perempuan. Okey, kita ada 5 orang. Dia kata 5 orang pemain itu dipilih daripada 4 orang lelaki. Lelaki ni sebenarnya ada 4. Manakala perempuan ni sebenarnya ada 5. Jadi kita akan ambil 4C2 darab 5C3. Boleh? Faham tak? Sebab dia nak 5 orang. So bawah ni total mesti 5 orang. Okey, manakala yang atas ni adalah hasil daripada yang ada ni. Macam tu. Okey? Okey. Okey, yang B. Bilangan cara menyusun. Ahli pasukan itu dalam satu baris. Jadi kalau awak tengok, ini guna C, yang ini guna P. Macam tu. Okey? Dia kata, bilangan cara menyusun ahli pasukan itu dalam satu baris untuk sesi bergambar. Jika ketiga-tiga perempuan duduk
bersebelahan perempuan. So kita total ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Dia kata perempuan duduk bersebelahan. Perempuan ada berapa orang? Perempuan ada 3. Jadi kita ambil 3, 2, 1 ataupun 3P3. 3P3 kita boleh gerakkan 1, 2, 3. So kita darab dengan 3. Darab dengan 3 kemudian darab dengan 2P2. Boleh? Cikgu, Ya. soalan macam ni berapa markah? Soalan macam ni 4 markah. Wow. Okey, 4 markah. Okey, cuba buat soalan 9 Dahlia. Dahlia cinta. Nombor 9. Tapi kan kalaulah contohnya kat sini tadi kita ada 5 orang kan. Kalau dia kata nak susun dalam bulatan. 4 orang nak disusun dalam bulatan. Jadi kita akan buat 5P4 bahagi dengan 4. Okey? Kalau disusun bulatan. Iaitu guna formula NPR bahagi dengan R. Boleh ya? Okey, nombor 9. Okey?
Okey, dapat berapa jawapan? 364. 364. Yang kedua? 480. Okey, orang lain dapat? Kalau semua dapat, saya teruskan. Kalau tak, kita bincangkan. Semua dapat? Tak dapat. Okey, tak dapat. Okey, tengok Dia kata kat sini Dahlia mempunyai sebuah kedai barangan perhiasan rumah. Pada satu hari, Dahlia menerima 14 set cawan daripada seorang pembekal. Setiap set mengandungi 6 biji cawan yang berlainan warna. Dahlia memilih 3 set secara rawak. Dia ambil pilih secara rawak. Pilih. Bermakna kita guna C. Dia ambil, jadi ada 14. Dia pilih secara rawak. So, 14, C, 3. Ini soalan A. Macam tu je. Okey, kemudian yang B. Dahlia mengambil satu set cawan untuk dipamerkan dan menyusun secara sebaris. Secara sebaris bermakna kita guna apa? C P. ke guna P. Cari bilangan cara yang berlainan. Okey, cawan itu boleh disusun dengan keadaan cawan berwarna biru tidak diletakkan. Okey, biru tidak diletakkan. Jadi, kalau kita tengok, kita ada berapa? Okey, 6 biji cawan berlainan warna. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi kita akan ambil dekat sini. Okey, dia kata cari bilangan cara berlainan. Cara yang berlainan, cawan itu boleh disusun dengan keadaan warna biru tidak diletakkan, tidak diletak bersebelahan warna merah. Biru dengan merah, kita ambil dulu. Biru dengan merah. Okey, bermakna biru dengan merah ada berapa? Ada berapa biru merah? 2 lah. Kan? Betul tak? Biru, biru merah. Ada 2 lah. Kan? Sebab kat sini dia kata kat atas ni 14 set cawan daripada seorang pembekal. Maksudnya ada 14. Setiap set mengandungi 6 biji cawan yang berlainan warna. 6 biji cawan berlainan warna. Jadi kita ambil 6 berlainan warna. Sekarang ni yang dia kata dekat sini dia nak susun dalam satu barisan. Tapi dia dah bagi syarat dekat sini bahawa cari bilangan cara berlainan cawan-cawan itu boleh disusun dengan keadaan warna biru tidak diletakkan sebelah dengan merah. Jadi kita ambillah keseluruhan. Keseluruhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 P6. Kita tolak sekiranya 2 warna ini bersebelahan. Kan? Boleh? Boleh. Okey tak? Boleh Okey Amjad? Senyap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita tengok soalan nombor 8 dulu. Ini senang. Cuba buat nombor 8. Ada kerja sekolah ke?
Dapat dah? Okey, saya nak buat soalan nombor 8 dan 11. 10 saya tunjuk. 8 dan 11. Cikgu, 8B tu jawapannya berapa? Okey, 8B dia kata semua buku matematik adalah sebelah atas satu sama lain. 720. Dapat tak? Tak. Enam si 5 ni. Empat. Cikgu, Ya. dia kata bersebelahan antara satu sama lain tu selang satu ke Tak payah. atau Sebelah. Tak payah selang. okey. Cikgu, kalau sebelah tu lepas tu kena darab dengan yang berapa kali di sebelah, lepas tu darab baki tu kan? Ya. Salah Sekejap Ni saya tak ni saya tengok jawapan dia sekejap Dia kata semua buku matematik ada. Dalam Ra ada 4 buah buku sains, 3 buku matematik, 4 buku sains, 3 buah buku matematik berlainan. Bila hitung bilangan menyusun, okey. Matematik bersebelahan. Okey, matematik Betul tak cikgu? Saya, Ingat tak? tak, saya salah baca 4 buku sains. 4 buku matematik saya ingat. Jadi buat je lah macam biasa kan? Betul lah kan dapat kan? Betul. Ah. Saya ingat matematik yang 4. Dia kata kat sini sains yang 4. Dah? Sekejap, soalan 11. Okey. Amjad, kelas-kelas sekolah join tak Amjad? Subjek-subjek lain? Join. Alhamdulillah. Tak join pun nak buat apa kan? Bukan boleh nak pergi mana-mana. Internet dah okey dah kat rumah? Okey. Cikgu buat soalan nombor apa? 8 dengan 11. Oh, okey. Nanti WhatsApp. Masuk dalam grup. Apa yang nak? Mami nak pergi ni.
10:30. 10:30. Ada dekat laci atas tu. Okey, dapat tak 11A? Dapat. Dapat Semua orang okey? Cikgu, B tak dapat. B tak dapat. Okey, B tak dapat. So kita tengok. Okey, jap. Terbalik. Alamak, macam mana saya nak rotatekan ya? Apa saya buat tadi dia jadi terbalik ni? Jap. Alamak. Tekan back, cikgu. Macam mana saya nak rotate Saya tekan apa tadi dia jadi terbalik ni? Tekan back. Try tekan back kalau jadi lah. Back. Mana back? Dekat home Tak boleh kan? Boleh, mungkin cikgu kena rotate sendiri kot. Sekejap ya. Alah. Tadi okey kan? Alamak. Dekat view kot. Ni besar Cikgu yang kecil. arrow ke atas sekali tu, yang Biru. sebelah kiri. Biru sebelah kiri. Arrow. Arrow. Atas sekali. Atas. Oh ni. Buat. Alhamdulillah. Okey. Faham. Dia pergi kat satu. Oh, dia memang macam tu lah cikgu. Cikgu paste memang macam tu. Jadi ni saya Kena tak paste boleh. balik lah. Saya Paste dia tak balik. boleh rotate ni kat sini Cuba cikgu zoom out. Macam mana? Zoom out. Zoom out. Ni zoom. Tu Kecilkan zoom lagi. in. Dah. Lepas Asam. tu Sekejap. picture. Alamak. Macam tak boleh cikgu. Kan? Cik saya ambil. Kau tak macam mana kau nak tengok? Sekejap saya ambil patah balik pergi tempat yang asal. Yang ketiga kot. Ni. Saya rotate macam tu kan? Mesti kena save balik kot. P5. Insert picture.
Oh, tak apalah, korang tengoklah. Okey, tengok soalan tu saya sebabnya mungkin masa saya scan tu terbalik kot. Entah saya pun nanti ni balik. Okey, soalan nombor 11 11B dia kata bilangan kod 5 huruf bermula dengan vokal dan berakhir dengan konsonan. 5 huruf 1, 2, 3, 4, 5. Bermula dengan vokal. Vokal kita adalah I dan A. So sini ada 2 iaitu 2P 1. Berakhir dengan konsonan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 vokal bermakna 5 konsonan. 5P1. Kita punya huruf ada 7, kita dah ambil 2, tengah-tengah tinggal 5P3. Dapat? Dapat tak? Dapat. Okay, next. Kita tengok pada soalan 10. Cikgu, Soalan, ya? 7B je boleh? 7B. Oh, 7B Okey, ni. Okey, 7B dia kata Raja menunjukkan 6 kepingkat nombor, satu nombor 4 digit hendak dibentuk. Okey, satu nombor 4 digit hendak dibentuk. 4 digit 1, 2, 3, 4. Okey, daripada kad itu. Nombor ganjil berlainan dapat dibentuk. Nombor ganjil bermakna syarat dia di sini. Nombor ganjil 1, 2, 3, 4. Okey, nombor ganjil kat situ ada 4. Jadi kita akan dapat di situ adalah 4 ataupun 4P1. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kad bermakna saya ada lagi 5, 4, 3 darab ataupun 5P3. Boleh? Oh, syarat dia memang kat sang kalau ganjil atau genap. Yalah. Oh, okay. Ini memang biasa Adam. Saya pernah tanya kat pelajar. Okey, saya kata nombor saya tulis macam ni tau. 2346 contohlah. Saya tanya ini nombor genap ke ganjil? Saya tak sebut 2346. Saya tulislah 2346. Ni nombor genap ganjil? Genap ganjil genap. Sebenarnya saya nak 2346. Saya nak tanya dia nombor genap atau ganjil. Bila genap atau ganjil kan kita tengok kat rumah sah. Tapi dia sebut genap, ganjil, genap. Dengan confidentnya belajar SPM menjawab nombor 2346 adalah nombor genap, ganjil, genap. Okey, boleh? So ingat ganjil tengok rumah sah. Okey, kita tengok soalan seterusnya nombor 10. Nama pun kebat soalan tu kan. Dia kata jadual menunjukkan bilangan soalan dalam setiap bahagian dalam satu kertas peperiksaan. Okey, seorang calon dikehendaki menjawab 5 daripada bahagian A. 5 daripada bahagian A. So bahagian A ada berapa? 5. 6. Oh. Okey, ada 6. So kita nak jawab 5. Okey, nak bagi betul ni, jawab 5. Kemudian dia kata 4 daripada bahagian B. B ada 5, kita jawab 4. 2 daripada bahagian C. C kita ada 4, kita jawab 2. Dan mana-mana 1 daripada bahagian A, B dan C. Okey. Bahagian A ada berapa lagi soalan yang belum jawab? 1. Bahagian B ada berapa lagi soalan belum jawab? 1. Bahagian C ada berapa lagi belum jawab? DUA. Yes. Total jawapan yang soalan belum jawab ada berapa? 4. 4. C1. Faham? Kenapa C1? Oh, okey, faham. Okey. Boleh? Boleh ya? Okey ya, boleh? Okey, next kita tengok soalan nombor 13.
Tapi 13 tu saya punya gambar terbalik. Jadi saya buat kat sini je. Nombor 13, awak tengok. Okey, kejap saya cari ada satu soalan. Okey, saya cuba tengok soalan ni. Adakah ni macam yang saya nak? Sebab ada satu soalan MRSM, masa tu dia bagi macam ni tau. Okey, contoh saya bagi nak buat apa ni, nombor pendaftaran kenderaan. Contohnya nombornya ABC, nombornya ada 3047. Saya kata berapa bilangan bentuk nombor pendaftaran yang boleh dibentuk. Okey. Kalau nombor pendaftaran dapat dibentuk, mula-mula ABC. ABC akan jadi apa? Ada berapa cara? 3P3 betul? Betul tak? A, B, C, B, C, A, C, B, A ke macam-macam tu lah. 3P3. Okey, cuba bentukkan saya nombor pendaftaran untuk nombor ni. Huruf tak ada masalah, semua orang betul. Darab untuk nombor. Cuba bagi tahu saya ada berapakah bilangan nombor pendaftaran yang boleh dibentuk daripada nombor 3047. Tolong kira dekat saya. (24) ke? Berapa? 24. 24. Macam mana anda dapat 24? 4 factorial salah Salah. Oh. Okey. Kenapa salah? Awak tengok. Adam buat 4 faktorial. Ada tak Adam jumpa kereta nombor dia 0347? 0437. 0734. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Apa maksud tak ada kat sini? Apa kesilapan nombor kat sini? Start dengan kosong. Yes. Tak ada nombor pendaftaran yang bermula dari kosong. Masa ni saya ada ajar pelajar MRSM macam ni lah tapi masa tu bukan online lah, dia orang datang bengkel saya buat kan. Dia punya tak puas hati, dia kata, cikgu macam mana sekarang budak tu tengah buat medik. Dia kata macam mana sempat nak fikir cikgu, apa nombor kereta tu ada macam tu lah apalah, dia kata. Dan nama pun soalan periksa kan, jadi kena berfikir lah. Jadi untuk kes soalan ini kamu akan buat mula-mula, you akan ambil 1, 2, 3, 4 tetapi bermula dengan 3 nombor sahaja. Sebab kosong tak boleh duduk di situ. The next, 3, 2, 1. Faham? Boleh Hati-hati. Okey, kita tengok soalan nombor 13. 13 apa tu? Saya punya gambar terbalik. Raja menunjukkan satu kod laluan 4 digit. Nomornya 0131 ya. Saya punya buku ni dia punya macam hilang pula. 0131 yang telah ditetapkan oleh Sun. Pada telefon pintarnya. Dia hendak menetapkan semula kod laluan dengan keadaan kod laluan baharu itu tidak boleh mengandungi digit 1 diikuti oleh 3. 1, 3 tak boleh. Maksudnya berapa bilangan kod laluan yang berbeza dapat dibentuk? Cuba buat. Apa maksud? 1, 3 tidak boleh diikuti dengan 3. Ini maksudnya apa? Apa maksud kat sini? Tak boleh sebelah. Pandai. Cuba buat. Cuba buat. Cikgu, ni soalan mana? Nombor 13 muka surat 110. Tapi ini kod ya. Kod dia boleh letak kosong kat awal. Kalau nombor pendaftaran tak boleh. Cikgu, nombor apa je yang tak boleh? Nombor pendaftaran tak boleh. Apa lagi? Nombor pendaftaran je lah. Yang lain tak ada masalah. Password tak ada masalah. You buat daripada kosong pun tak ada. Tak ada masalah. Pendaftaran dia semua ke? Nombor pendaftaran kenderaan ada kenderaan lah. Kenderaan je lah. Kenderaan je lah. Dan awak hati-hati kalau dia contohnya ada huruf I. I juga tak ada dalam kenderaan, dalam pendaftaran kenderaan. Kan? Oh. Kalau contohlah dia letak huruf I tak kena buang lah. Sebab nombor pendaftaran tak ada yang menggunakan huruf I. Tahu tak kenapa nombor pendaftaran tak boleh, tak ada guna huruf I? Dekat dengan nombor 1. Yes. Oh ya? Yeah.
Lah. Nanti kalau orang buat kos 1 dengan I tu kan dia guna sama je. Macam mana nak ni? Lepas tu tak ada nombor I. Nombor I. Alah. Kau aku salah memang cepat je kau nampak. Okey, buat. JI yang ini Raja menunjukkan satu kod laluan 4 digit 0131. Dia nak menetapkan semula kod laluan dengan macam ni yang ni tidak boleh mengandungi 1 diikuti oleh 3. Alamak. Yang ni saya jam sikit kejap Parah tu soalan ni. Nanti tengok rakaman tau sebab ada benda baru. Dapat tak? Tapi nombor 13 ni saya sebab kat sini dia kalau ikutkan dia tak bagi tahu ada ulangan ke tak kan. Sekejap saya cuba buat 1 2 3 4. So ada dapat Adam? Tak. Kan? Mula-mula confident, tiba hilang. Saya buat asal tolak sebelah. Tapi tak dapat. Sekejap ya. Okey, sekejap saya tunggu cikgu tu bagi tahu penerangan sikit sebab dia dapat nombor yang sangat besar. Okay, kita buat nombor 16 dulu. Nombor 16 saya terang nombor 16. 16 awak tengok saya terang nombor 16. Okey, soalan nombor 16. Okey.
Okey, nombor 16 kalau awak tengok dia kata kat sini kita ada P, Q, R dan S. Kemudian ada berapa titik tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Soalan kata Raja menunjukkan dua garis lurus yang selari 4 titik P, Q, R dan S pada satu garis dan 8 titik pada garis yang lain. Jumlah segitiga dapat dibentuk dengan menyambungkan 3 daripada 12 titik sebagai bucu-bucu segitiga. Okey. Sekarang awak tengok nak membentuk segitiga. Bila kita nak membentuk segitiga, yang pertama kamu ambil 1 titik di sini, 2 titik di bawah. Okey, jadi itu yang dikatakan segitiga. So yang warna hijau ni saya akan ambil ke atas PQRS saya ambil 1 titik jadi 4C1. Kat bawah saya ada 8, saya ambil 8C2. Itu segitiga yang saya dapat bentuk. Boleh? Kemudian satu lagi bentuk segitiga yang saya dapat bentuk apabila saya guna warna biru. Warna biru awak tengok saya ambil 2 titik di atas, 1 titik di bawah. Jadi ini satu bentuk dan tambahkan ke atas tu ada 4, 4C2 darab 8C1. Faham? Faham tak? Cikgu, Ya. saya kurang faham. Kurang faham. Okey. Dia nak membentuk segitiga. Bila kamu nak bentuk segitiga, mestilah ada 3 penjuru, betul? Ada 3 titik. Yang Betul. warna hijau, saya mengambil kira, saya ambil 1, kalau saya nak buat segitiga tapi saya ambil 3 titik semua dalam satu barisan. 1, 2, 3. Boleh jadi segitiga tak? Tak. Tak boleh. Bermakna saya akan ambil dekat atas ni 1, kat bawah 2. Ataupun ke atas 2, kat bawah 1. Ke atas 1, bawah 2 yang warna hijau. 4C1 darab 8C2. Kemudian ke atas 2, bawah 1 yang ini. Lepas tu tambahkan. Faham? Faham. Okey. Soalan kedua. Okey, soalan kedua. Daripada titik-titik ini, dia kata bilangan segitiga yang dibentuk itu mengandungi titik Q. Q wajib kamu ambil. Q wajib kamu ambil. Bila Q wajib kamu ambil, saya ambil Q dulu. Saya ambil Q dulu sebab saya nak Q. Bermakna yang dekat atas, saya memang ambil Q sahaja. So Q saya ada berapa? 1. 1C1. Okey? Bermakna titik lain kat bawah saya nak ambil ada 8. Saya akan ambil 8C2. Tambah Q wajib saya ambil. Q wajib saya ambil 1C1. Dekat atas, tadi saya dah ambil atas 1. Sekarang saya nak ambil yang atas 2. Yang atas 2, tapi saya dah ambil Q. Bermakna saya ambil satu lagi huruf lain. Huruf lain adalah P, R atau S. 3, saya ambil lagi 1. Bermakna ke atas dah berapa titik kita ambil? 4. 2. 2. So kat bawah kita ambil berapa titik? 1. Ya, itu dia. Ini A, ini awak punya B. Faham? Kurang. Okey, saya ulang. Saya ubah soalan. Okey, sekarang ni awak tengok sini. Saya letak A, B, C, D. Sama je. Okey, saya tukar huruf je. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya nak bentuk segitiga. Saya kata saya mesti ada huruf B. Mesti ada huruf B. Segitiga saya boleh bentuk, mula-mula saya ambil atas 1 titik, bawah 2 titik. 1 titik di atas,
Saya kata B mesti ambil. B ada berapa huruf? 1 huruf. 1C, 1. Bermakna yang atas settle. Yang bawah saya ambil 2. Jadi 8C, 2. Okey. Tambahkan kali ini saya akan ambil atas 2, bawah 1. Atas 2, bawah 1. Jadi 2 di atas. B tu wajib. B tu wajib. So 1C, 1. Tapi saya nak 2. Bermakna saya boleh ambil A, C atau D. 3C, 1. Dah settle 2. Yang bawah 1, 8C, 1. Faham? Faham. Okey, bagus. Boleh Okey, settle. Okey, soalan nombor 13. Sekejap, tinggalkan dulu. Sekarang kita tengok soalan 15 pun kebat. 15 mana? Okey, 15. Okey, kita 15. Oh, tak adalah saya punya. Sekejap ya. Ke ada? Kat sini ada tapi terbalik lah kan? Betul tak? Okay, tak apalah. Kita ambil, awak tengoklah soalan dekat buku awak ke 15. Sebanyak 12 sekolah telah bersetuju untuk mengambil bahagian dalam pertandingan bola jaring. Dalam pusingan pertama, 12 pasukan itu dibahagi kepada 3 kumpulan. Okey, 12 dibagi pada 3 kumpulan dan perlu bertanding dalam kumpulan masing-masing. Cari bilangan cara 12 pasukan itu dibahagikan sama banyak kepada 3 kumpulan. Okey, 3 kumpulan. Jadi kat sini kita ada 12 orang. 12 sekolah. Kita nak bagi pada 3 kumpulan. Bermakna satu kumpulan berapa sekolah? Berapa sekolah? 4. 4. Jadi daripada 12 ni kita akan pilih 4 sekolah. Lepas tu kumpulan seterusnya tinggal 8 sekolah. Kita akan pilih 4 lagi. Sekolah seterusnya dah berbaki 4 sekolah. 4 sekolah kita akan ambil 4. Itu dia. Kita ada 12 orang. Pilih 4 dulu untuk kumpulan pertama. Okey, ada lagi baki. Pilih lagi. Faham? Sekejap macam ada orang masuk pula. Cikgu, saya tukar handphone. Bateri habis. Okey. Okey. Boleh Okey, soalan yang kedua. Okey, tekan kolektor berapa jawapan? Cikgu, Ya. saya ada tuition maths tau. Oh, okey. Siapa ni Akira. Okey. Nanti tengok rakaman Apa, sikit je lagi dah. Okay, cikgu. Tengok tahu sebab tapi yang penting tadi yang bulatan semua tu awak dah ni. Sebab hari tu saya tertinggal. Okey, nombor 15. Okey. Tentukan bilangan perlawanan yang perlu dijalankan pada peringkat kumpulan. Pada peringkat kumpulan. Kita ada berapa kumpulan? Satu dalam kumpulan, kumpulan. Dalam kumpulan maksudnya ada 4 sekolah kan? Bila dia berlawan, berapa kumpulan sekali berlawan? Berlawan. 2 kumpulan lah kan? Faham tak? Sebab dia kata dalam peringkat kumpulan, maksudnya kita ambil satu kumpulan ada 4 buah sekolah. Jadi dia berlawan, jadi kamu akan ada 2 kumpulan dalam satu 4 buah sekolah. Bila dia berlawan akan jadi 2 bentuk perlawanan. Kan? Ada 4 sekolah. Jadi dia akan jadi ni berlawan, ni berlawan. Jadi 4C2. Faham tak? Faham tak? Faham. Lepas tu ni darab dengan 3 lah. Dia akan berlawan macam tu. Kan? Dia ada 4 kumpulan, jadi ni kumpulan A, B, bukan 4 kumpulan tau, 4 buah sekolah. Dalam kumpulan A kita ada 4 buah sekolah, sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3, sekolah 4. Okey, diorang ni akan berlawan. Bila berlawan, so diorang akan berlawan 2 kumpulan. 1, 2 kumpulan. Jadi ini lawan ni, kumpulan 1, kumpulan 2. Kumpulan 1 lawan kumpulan 3. Then kumpulan 1 lawan kumpulan 4. Jadi so kat sini kalau awak tengok ni 1, 2, 3. Darab dengan 3. Okey. Itu untuk nombor 15. Okey.
Nombor 19, tengok 19. Nombor 19. Ha. Okey, dapat tak 19? Jap. Satu lagi. Boleh dah 19, 20 tak boleh cuba. 20 tu pun senang. So habis dah. Oh, ada belakang sikit. Belakang tu. Okey, lepas 19, awak boleh tengok. Saya terlepas lah. Alamak. Dah, dapat? Berapa jawapan 19? Ada yang nak respon tak? Uma. Aduh. Dapat? Uma ada Uma. Macam nampak tadi Uma. Tadi dia jawab, cikgu. Dia jawab tadi. Cikgu, tunjuk Ya. cikgu. Ha? 19A. Ha? 19A. A. 19. 19. Siapa ni? Siapa? Nasi tak kenal suara pula. Siapa ni? Uma. Uma. Okey. Ya apa Uma? 19A apa dia Uma? Tunjuk lah cikgu. Saya tak tahu dah. Tak boleh nak tunjuk. Ini kau tekan di kalkulator. Kau tekan 3C0 berapa? 3C0 berapa? Macam mana cikgu dapat 4C0 berapa? N tak, Oh, dengar. okey. 3C0, 4C0, apa-apa pun C0. Jawapannya 1. Jadi NC0 1. Oh, Okey. okey. Apa-apa je C0. Jadi dia N. Carilah kalkulator. Mana dia N? Entah. N entah. Bukan ENTH. NTH. Tah. Okey B. 3 orang murid akan dipilih daripada 5 orang murid lelaki. Ni senang gila kan? So, 3 orang dia ada 5 lelaki dan 4 orang murid perempuan untuk menyertai satu pertandingan. Okey. Kemudian kita cari bilangan cara untuk memilih peserta jika ketiga-tiga lelaki. So, kita ambil lelaki jadi 5C3. Yang kedua, dia kata seorang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan dipilih. Jadi 5C1 darab 4C2. Boleh Okey? Okey. Okey. Nombor 18 tu okey tak? Cuba tengok 18. Satu kumpulan 5 orang murid. Tengok 18. Okey. 18 cuba. Sebab dia ada sekurang-kurang tu.
Dapat? Kejap. Okay. Okay. Itu. Kenapa letak situ? Tu. Kakak ke papa tu? Papa. Baliknya bawah. Pusingkanlah. Kakak dah mandi belum? Dah kan? Dah. Dapat? Anja dapat tak Anja? A je. B A tak saja. dapat. Okey, A dapat berapa jawapan? 21. Okey. Yang B sekurang-kurang 4 murid lelaki. Sekurang-kurang 4 murid lelaki. Okey, sekarang kita nak 5 orang kan? Dia kata satu kumpulan 5 orang murid dipilih daripada 9 lelaki. Kita nak 5, dia akan pilih daripada daripada dia nak 5 orang, kita akan pilih daripada 9 lelaki, kemudian dan 7 orang perempuan. Ayat dia sekurang-kurang 4 orang lelaki. Bila 4 orang lelaki, daripada lelaki ni 9 orang, kita ambil dulu 4 lelaki. Bermakna perempuan saya cuma ambil seorang. Sebab saya nak 5 orang. Ataupun satu lagi cara, daripada 9 orang lelaki, saya ambil 5 orang lelaki. Dan saya nak 5, bermakna perempuan tak payah ambil duduk rumah dan diam. Okey. Faham tak? Orang lain? Okey Anja? Okey. Okey, orang lain? Faham? Sebab kat situ ada perkataan sekurang-kurang. Jadi kita akan ambil, jadi kat sini 4. Dan ini bererti kita boleh ambil semua pelajar lelaki tanpa mengambil pelajar perempuan. Kecuali dia bersyarat. Mesti ada seorang perempuan contohnya. Bermakna yang ini tak boleh. Tapi dalam kes ini dia tak ada syarat. Dia cuma kata sekurang-kurang 4 orang murid lelaki. Bermakna daripada situ mungkin kita boleh ambil lelaki semua tanpa mengambil pelajar perempuan. Boleh ya? Okey, yang lain okey tak? Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 21. Cikgu Nombor 20B. Ah? 20B. 20B. Oh, belum 20B, kad pertama dan kad akhir konsonan. B-O-L-E-H. Pertama dan terakhir, kad pertama dan terakhir adalah konsonan. Konsonan kita B, L dan H. Bermakna pertama kita ada 3 pilihan. So akhirnya bermakna tinggal 2 pilihan konsonan. Sini 3P1, sini 2P1. Boleh ada 5 huruf, dah ambil 2, 3, 2, 1. 3P3, darab, 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 darab. Faham? Faham? Okay, next. Okay, next ni saya terlepas pandang, saya tak scan soalan ini. You tengok soalan nombor 21. Nombor 21 ni lebih kurang yang tadi. Cuba buat nombor 21 sendiri. Cuba dulu. Sebab dia kata satu jambatan akan dibina menyeberangi sebatang sungai. Bla 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 bla. Tak ada syarat. Okey, 1, 3 titik-titik dan kedudukan mungkin. Cari bilangan cara yang mungkin untuk membina jambatan tanpa syarat. Tanpa syarat, jadi apa nak buat? Tadi buat segitiga, kali ni buat jambatan. Okey, cuba buat nombor 21. Apa jawapannya?
Tak sempat nafas lagi cikgu. Oh ya, okay, nafas. Sekarang pingsan tak nafas. Tak sabar cikgu ya. Sedapnya. Sedap, air kosong. Nampak tak air kosong saya? Wah, besarnya. Yes, saya akan habiskan air ini. Bukan dalam masa kalau biasanya siang satu ni, nanti petang ke saya akan tambah lagi lah. Berapa liter ni? Kita orang, anak saya pun akan ambil botol besar juga untuk. Oh. Kena banyak minum air kosong. Cikgu, Ya, macam mana nak buat jambatan? buat jambatan. Mari kita try buat jambatan. Jambatan kat sini kita ambil berapa titik, Ikmal? 1. Kalau buat jambatan. Ada tak kau buat jambatan macam ni? Ada tak buat jambatan macam ni? Jambatan akan ada satu macam ni. Ataupun mungkin macam ni. Ataupun mungkin jambatan kau macam ni. Jambatan kau macam ni. Kan? Jadi, dekat atas ni berapa titik kita boleh ambil? 3. Ada 3 kan? Kita ambil berapa? 1. 1 je lah. Bawah ada 4. Kita ambil 1 je lah. Cukup lah tu jambatan. Letak satu, letak macam tu. Itulah dia. Faham? Ada yang dapat tak? Oh, gitu. Gitu je lah buat jambatan. Pening kau Macam mana jadi engineer? Okay. Saya ambil account cikgu. Nak account. Yelah kau nak kira ni. Untung rugi ni macam mana? Memang minimumkan kerugian. Kalau kau meminimumkan kos kerugian membina jambatan, so kau akan ambil yang warna merah. Kau tak akan ambil jambatan yang warna begitu. Jauh tu perjalanan jambatan tu. Kan? Jadi untuk membina jambatan tu kau kena tahu berapa titik yang kau kena ada. Mesti ada titik awal dan akhir saja itu jambatan. Okey. Jika P atau R atau S atau U digunakan untuk membina jambatan. Okey? Jadi jika P ke atas kan atau R atau S atau U. Okey, jadi dekat situ kalau kita tengok pada soalan tu, saya kena pusing tengok soalan ni. Okey, jadi apa macam mana nak buat pula? P atau R. Okey, bermakna hurufnya yang dia nak P, alamak, tak nampak lah kita guna warna biru pula P atau R atau S atau U. Berapa jambatan yang boleh buat? Berapa? Tara, berapa? 4. Macam ni dapat? Macam ke bawah. 2, C, 1. Lukis. Ada 2, C, 1. Kan? Sebab titik Q, T dan V tak akan diambil. Okey. Ikmal? Boleh terima tak jambatan tu? Ya, cikgu. Okey. Okey.
Okay, buat nombor 24. Last question. 24. Cuba buat. Nombor 23 ni saya tak nak terang lagi sebab sebenarnya nombor 23 ni dia berkaitan dengan tajuk yang lain. Tapi dia ada pilih atur dalam ni sebab tu dia masukkan sini. Jadi soalan A tu dia topik ni saya tak ajar lagi. Jadi kita biar dulu. Tapi dia soalan SPM kan. Bila soalan SPM dia bolehlah combine tajuk. Macam tu. Okey, nombor 24 apa jawapannya? Dapat? Dapat Berapa? 1000. Yes, ini macam yang tadi kan. Ada yang tak faham tak? Nombor 24 semua okey? Semua orang okey? Respon sikit. Weh, respon. Okey tak? Nombor 24. Ada yang tak okey? Tak ada? Tak okey. Baru cakap. Okey, tak okey. Jadi nombor 24 ni, kamu tengok dia macam yang tadi. Sekarang dia kata, satu kertas soalan terdiri daripada dua bahagian. Ada bahagian A, ada bahagian B. Okey. Dia kata bahagian A ada 6 soalan. Bahagian B ada 5 soalan. Okey. Hitung bilangan cara yang berlainan jika pelajar menjawab 3 soalan daripada setiap bahagian. 3 soalan daripada setiap bahagian. Maksudnya dari 6 C3. Darab 5 C3. Okey. Jadi dia kata manakala satu soalan mesti dipilih daripada bahagian A atau B. Jadi kita ada 6 soalan. Kita dah jawab 3. Bermakna ada 3 soalan lagi belum jawab. Bahagian B ada 5 soalan. Dah jawab 3. Bermakna ada lagi 2 soalan belum jawab. So berbaki 5 soalan, saya akan jawab 1. Faham? Maksudnya yang ini ni baki soalan yang belum berjawab. Kan tadi ada 6, dah jawab 3. Bermakna ada baki 3. Ada 5, dah jawab 3. Berbaki 2. So yang last kali untuk satu soalan pilih mana-mana tadi, iaitu berbaki 5 soalan, jawab 1. Faham? Okey tak? Okey. Okey, jadi kan lepas ni awak kena tengok balik rakaman ada. Kan siapa yang tak berfaham ke, tengok balik semula. Okey, so saya akan upload juga dalam YouTube dan saya akan unlist lah. Jadi saya akan share link pada grup ini saja. Okey? Okey, bye. Assalamualaikum. Bye. Siapa belum solat duha, tolong buat solat duha. Waalaikumsalam. Bye. Bye, cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama.